dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Khair dari jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Kumpulan kami akan membentangkan unit 7 dari modul Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, iaitu topik Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Unit ini membincangkan tentang perancangan pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sepanjang perkembangan pendidikan berlaku di Malaysia sejak merdeka sehinggalah kini. Topik ini juga memberi tumpuan kepada rancangan Malaysia pertama hingga rancangan Malaysia ke-11 yang mencakupi pelan pendidikan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan seperti Pelan Induk Pembangunan Pendidikan bermula tahun 2006 hingga 2010 dan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Umumnya, Malaysia telah membuat perancangan pembangunan negara secara sistematik menerusi rancangan pembangunan Malaysia bermula sejak RMK 1 pada tahun 1966. Dalam setiap rancangan pembangunan negara, pendidikan sentiasa diberikan keutamaan menerusi peruntukan yang besar dalam pembiayaan kewangan. Secara holistiknya, Pelan Induk Pembangunan Negara telah dirancang untuk merealisasikan 6 teras strategik. Rancangan pembangunan pendidikan diteruskan apabila Pelan Pembangunan Malaysia dilaksanakan dalam 3 gelombang untuk membolehkan 11 anjakan terlaksana ke arah menjadikan Malaysia dapat menyaingi negara lain yang mempunyai sistem pendidikan yang maju di dunia. Nama saya Nur Ain binti Nazaruddin. Saya akan bercakap tentang perancangan pembangunan pendidikan berteraskan Rancangan Pembangunan Malaysia. RMK adalah singkatan kepada Rancangan Malaysia yang merupakan rancangan 5 tahun pembangunan Kerajaan Malaysia. Rancangan ini merupakan kesan peninggalan daripada zaman pemerintahan British di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Pada mulanya, rancangan ini dikenali sebagai Rancangan Malaya iaitu pada tahun 1956. Kemudian disambung dengan Rancangan Malaya kedua iaitu pada tahun 1961. Setelah penubuhan Malaysia pada tahun 1963, nama rancangan ini telah ditukar kepada Rancangan Malaysia yang bermula pada tahun 1966. Terdapat 11 rancangan Malaysia yang telah diwujudkan untuk memperkasakan pembangunan pendidikan di negara kita. Seterusnya, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Pelan ini mempunyai misi yang berbunyi merintis pembaharuan satu misi nasional dan bermatlamat untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua menerusi penyediaan peluang pendidikan yang adil dan saksama serta memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang untuk ke tahap yang lebih tinggi. Terdapat 6 teras strategi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, tetapi saya hanya akan menerangkan 3. Teras pertama ialah membina negara bangsa yang berfokuskan untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri lokal, patriotik dan cintakan negara, menyanjung warisan budaya dan kesenian bangsa, dengan pelaksanaan memperkasakan bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Teras kedua ialah membangunkan modal insan yang memberi tumpuan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sasiah, akhlak dan jati diri murid serta berhasrat untuk melahirkan murid yang kompeten dalam sains dan teknologi, kreatif, inovatif dan kebolehpasaran. Teras ketiga ialah memperkasakan sekolah kebangsaan supaya menjadi pilihan utama masyarakat dengan menyediakan kemudahan asas yang mencukupi dan berkualiti serta membekalkan guru terlatih mengikut option. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi bin Ahmad Zulkifli. Nama matrik D201920854. Hari ini saya nak membincangkan tentang teras-teras di bawah perancangan pembangunan pendidikan Malaysia. Okey, saya terus kepada teras yang keempat. Dan teras yang pertama hingga ketiga telah dibentangkan oleh sahabat saya. Dan teras yang keempat, yang pertamanya adalah merapatkan jurang pendidikan, iaitu yang memfokuskan antara lokasi, jenis sekolah, kaum, jantina, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan murid untuk mengurangkan perbezaan dari segi penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal. Antara pelaksanaannya adalah membangunkan kemudahan infrastruktur pendidikan di luar bandar, Sabah dan Sarawak dan juga memastikan semua sekolah mempunyai prasarana yang mengikut spek atau pendawaian yang baik. Okey, teras yang kelima kita membincangkan memartabatkan profesion keguruan, iaitu memastikan profesion ini dihormati tinggi sesuai dengan amanah yang telah dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi masa depan. Okey, pelaksanaan adalah dengan menaik taraf maktab perguruan kepada institut perguruan, kemudian pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. KPM juga menambah baik sistem pemilihan calon, guru, penjawatan, penempatan dan kebajikan guru.
Okey, seterusnya teras yang terakhir iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Fokusnya adalah memastikan institusi pendidikan di Malaysia mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Pelaksanaan adalah membentuk sekolah kluster KSKK berasaskan akademik, kurikulum dan sukan serta bidang-bidang khusus. Itu adalah yang telah antara 6 teras yang telah kita bincangkan. Kemudian kita akan masuk pada analisis pencapaian strategi PIPP, Perancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, teras yang pertama adalah membina negara masa. Telah berjaya dicapai, iaitu teras prestasi pencapaian sebanyak 87.9% dengan menggerakkan gelombang baru gerakan memperkasa bahasa kebangsaan. Teras yang kedua, membangun modal insan telah mencapai 92.9% dengan menggerakkan usaha melengkapkan diri pelajar dengan kemahiran komunikasi, kebolehan menggunakan ICT. Teras yang ketiga itu memperkasa sekolah kebangsaan, iaitu prestasi pencapaian sebanyak 86%, dengan memperkenalkan dasar memperkasa SK supaya SK kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Yang teras yang keempat, merapatkan jurang pendidikan telah berjaya mencapai 98%, iaitu membangunkan infrastruktur sekolah luar bandar, tingkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran dalam pengagihan bantuan kepada pelajar miskin. Kemudian teras yang kelima dengan memartabatkan profesi keguruan, iaitu prestasi pencapaian telah mencapai 98% dengan memantapkan latihan perguruan dan kerjaya guru. Kemudian teras yang keenam, melonjak kecemerlangan institusi pendidikan, iaitu menjadikan pusat kecemerlangan pendidikan dan penlibatan yang lebih aktif dalam badan-badan pendidikan seperti UNESCO, OECD dan IEA. Itu adalah berjaya dicapai. Dan masih ada diteruskan beberapa perkara dan juga ada perkara yang gagal. Itulah kita kena perlu kita alhamdulillah setelah beberapa tahun dilaksanakan, PIPP telah berjaya mencapai pencapaian yang baik dengan menerapkan teras 6 ini. Banyak teras yang ke-6 daripada pertama hingga teras yang ke-6 telah berjaya dicapai. Okey, setakat itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihatul Husna binti Rosli, nombor metrik di 2019-2090-856. Saya akan menerangkan tentang Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga 2025. Okey, PPPM merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melonjakkan sistem pendidikan Malaysia ke dalam kelompok negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Objektif PPPM adalah untuk memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun. Dan yang ketiga ialah menggariskan program transformasi penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan kesinambungan daripada PIPP, iaitu Plan Induk Pembangunan Pendidikan pada tahun 2006 hingga 2010. Setelah PIPP tamat pada 2010, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan satu kajian semula terhadap sistem pendidikan Malaysia secara menyeluruh bagi membina pelan pembangunan pendidikan yang baru yang dapat memenuhi standard pendidikan antarabangsa, tuntutan ibu bapa, masyarakat, majikan dan harapan generasi muda abad ke-21. Seterusnya ialah terdapat 3 gelombang dan ajakan PPPM, iaitu gelombang 1 pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang kedua 2016 hingga 2020 dan gelombang yang ketiga ialah pada tahun 2021 hingga 2025. Gelombang 1 melaksanakan program transformasi daerah, merombak IPJ dan latihan pra-perkhidmatan dan melaksanakan One Bestari Net ke semua sekolah. Gelombang kedua ialah melaksanakan KSSM dan KSSR, menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM, memperoleh akreditasi antarabangsa kurikulum matrikulasi. Dan terakhir adalah gelombang ketiga, iaitu melaksanakan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas dan membudaya kecemerlangan profesional keteladanan rakan setugas. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syufika binti Jama'an yang ingin menerangkan berkenaan dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah menetapkan 11 anjakan yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan bagi mencapai aspirasi yang diharapkan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa seperti melancarkan pelaksanaan KSSR dan KSSM. Anjakan kedua memastikan setiap murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Ini adalah seperti guru perlu memantapkan penguasaan bahasa Melayu di semua jenis sekolah.
Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Menjelang 2017, pendidikan telah memperkukuhkan pendidikan Islam dan moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama. Anjakan yang keempat, transformasi profesion guru menjadi profesion pilihan. Hal ini adalah untuk memastikan guru memberi lebih fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Mulai 2013, kriteria pemilihan guru besar ataupun pengetua perlu berasaskan kompetensi dan pengukuhan proses perancangan. Anjakan yang keenam, mengupaya JPN, PPT dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Hal ini adalah untuk mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik. Anjakan yang ketujuh adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Hal ini adalah bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti pembelajaran lebih khusus. Okey, anjakan yang ke-8 adalah transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Ini adalah untuk memperkukuhkan fungsi utama dan merasionalisasikan struktur kementerian. Anjakan yang ke-9 adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Ini adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum. Yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ini adalah bagi memanfaatkan peluang untuk meningkatkan efisiensi. Anjakan yang ke-11 adalah meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Hal ini adalah untuk menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013. Terima kasih. Hai, saya Farah Tira binti Ahmad Zaki ingin menerangkan tentang cabaran menjayakan PPM 2013 sehingga 2025. Okey, cabaran-cabarannya ialah akses, equity, kualiti, perpaduan dan kecekapan. Akses ialah setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesemarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang 2020. Contohnya, 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan. Equity pula ialah sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Contohnya, merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan murid luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Kualiti ialah semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan pendidikan negara maju. Contohnya, Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA. Okey, seterusnya perpaduan ialah menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Contohnya, murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Okey, akhir sekali, kecekapan. Kecekapan ialah sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Tajuk seterusnya ialah aspirasi kemenjadian murid. Terdapat 6 aspirasi iaitu pengetahuan, kemahiran diri bahasa, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, kemahiran memimpin dan identiti nasional. Terima kasih.